Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan topik 2.2 iaitu pengurusan sumber keuangan keluarga. Standard pembelajaran yang pertama adalah menyenaraikan punca utama sumber pendapatan dan sumber alternatif bagi keluarga. Sumber pendapatan keluarga terdiri daripada sumber utama dan juga sumber alternatif. Sumber utama ialah melalui pekerjaan hakiki yang dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan gaji atau upah. Contohnya pekerjaan tetap sebagai seorang guru. Yang kedua adalah sumber alternatif pendapatan. Datangnya daripada pekerjaan atau perkhidmatan yang dilakukan secara sampingan iaitu di luar waktu bekerja. Contohnya, pekerjaan tersebut dilakukan pada waktu malam ataupun pada waktu cuti. Standard pembelajaran yang kedua adalah menerangkan faktor yang menyumbang ke arah jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Faktor yang pertama ialah pendidikan. Pendidikan boleh mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai peluang yang tinggi untuk memperoleh pendapatan yang berpatutan dengan kelayakan pendidikan yang ada. Jadi, jumlah pendapatan yang diperoleh akan secara tidak langsung mempengaruhi perbelanjaan isi rumah. Faktor yang kedua ialah saiz, komposisi dan kitaran keluarga. Semakin ramai bilangan anggota keluarga, maka perbelanjaan akan menjadi semakin besar. Oleh itu, sebagai ketua keluarga iaitu bapa dengan bantuan ibu perlu berusaha meningkatkan sumber pendapatan keluarga untuk memenuhi keperluan keluarga tersebut. Faktor yang ketiga ialah ekonomi negara. Keluarga yang mempunyai pendapatan lain dengan pekerjaan sampingan seperti perniagaan, hasil penyewaan tanah dan rumah maupun jual beli saham akan dapat hidup lebih selesa kerana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Ini akan memberi kesan kepada peningkatan status sosial dalam masyarakat dan seterusnya dapat membantu perkembangan ekonomi negara. Faktor yang keempat ialah pendapatan. Jumlah pendapatan yang diperolehi oleh keluarga akan mempengaruhi gaya hidup sihat, pilihan dan juga keputusan berbelanja. Bagi keluarga yang mempunyai pendapatan yang tinggi, kos sara hidup juga akan menjadi tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau keluarga tersebut mempunyai pendapatan yang rendah, kos sara hidup juga akan menjadi rendah. Setiap keluarga biasanya akan berbelanja berdasarkan kemampuan pendapatan mereka. Namun terdapat juga segelintir keluarga yang berbelanja tanpa berfikir dan tidak merancang perbelanjaan dengan baik. Jadi, akibatnya mereka ini sentiasa mengalami masalah putus wang meskipun memperolehi pendapatan yang tinggi. Jadi, kat sini pentingnya kita merancang perbelanjaan supaya pendapatan yang kita dapat tu cukup untuk memenuhi keperluan kita sekeluarga. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah menerangkan tujuan menyediakan bajet. Sebelum kita tahu tujuan untuk menyediakan bajet, kita kena tahu dulu apa maksud bajet. Bajet ialah satu pelan keuangan iaitu cara mengimbangi wang dimiliki dengan wang yang dibelanjakan berdasarkan jumlah pendapatan dan perbelanjaan.
tujuan untuk menyediakan bajet adalah yang pertama, mencapai matlamat, keperluan dan kehendak keluarga. Yang kedua, membantu individu membuat keputusan terhadap jumlah wang yang akan dibelanjakan dan yang akan disimpan. Yang ketiga, mengenal pasti sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan. Yang keempat, mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak keluarga. Yang kelima, dapat mengelakkan pembaziran. Dan yang keenam adalah untuk menggalakkan keluarga membuat simpanan. Dalam proses merancang keuangan, setiap keluarga sewajarnya mengikuti langkah-langkah umum yang digariskan untuk menyediakan pelan keuangan. Okey, terdapat 5 langkah-langkah menyediakan bajet. Yang pertama adalah menentukan matlamat keluarga. Yang kedua adalah menentukan kategori keperluan. Yang ketiga, menganggarkan perbelanjaan. Yang keempat adalah mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan. Dan yang kelima adalah menilai bajet. Okey, ini adalah contoh pengiraan perbelanjaan bulanan keluarga. Okey, pendapatan yang diperolehi daripada gaji bersih ialah RM4,000. So, daripada RM4,000 tersebut, kita telah peruntukkan perbelanjaan untuk mengikut kategori lah. Jadi, jumlah perbelanjaan adalah juga RM4,000. Jumlah perbelanjaan yang dibuat mestilah seimbang dengan jumlah pendapatan yang diperolehi. Tender pembelajaran yang seterusnya adalah menerangkan matlamat keuangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Perancangan keuangan yang akan dibuat akan melibatkan penetapan matlamat, iaitu matlamat keuangan. Jadi matlamat keuangan yang dibuat hendaklah boleh diukur, boleh dicapai serta relevan dalam tempoh tertentu. Bila dah ada penetapan matlamat, pastikan langkah-langkah yang dirancang dapat diambil tindakan dan dilaksanakan agar matlamat keuangan yang telah dirancang dapat dicapai. Jadi, setiap keluarga boleh menetapkan matlamat jangka panjang dan juga matlamat jangka pendek. Ini adalah jadual yang menunjukkan matlamat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sesebuah keluarga. Okey, matlamat jangka pendek, matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa yang singkat, iaitu kurang daripada 6 bulan. Okey, contoh dia, kalau dari segi keperluan adalah pakaian, makanan, tempat tinggal, manakala dari segi kehendak pula ialah telefon pintar dan juga kelengkapan rumah serta kelengkapan kereta. Yang kedua adalah matlamat jangka sederhana, matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa sederhana, iaitu antara 6 bulan hingga 1 tahun. Sebagai contoh, dari segi keperluan, perkakasan komputer dan juga kereta, manakala dari segi kehendak pula ialah dana pendidikan. Yang ketiga ialah matlamat jangka panjang, iaitu melebihi tempoh 1 tahun. Matlamat yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk dicapai, lebih 1 tahun. Contohnya menunaikan fardu haji dan juga membuat simpanan yang banyak. Serta untuk kehendak pula, contoh dia adalah pelaburan dan juga tanah. Pendek pembelajaran yang seterusnya ialah menjelaskan perbezaan antara keperluan dengan kehendak. Keperluan ialah barang-barang perkhidmatan yang membolehkan manusia terus hidup pada tahap keselesaan yang minimum. Okey, keperluan terbahagi kepada 2, iaitu keperluan asas, contohnya makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Okey, yang kedua ialah keperluan sampingan. Okey, sebagai contoh, pengangkutan, perhubungan dan juga alat komunikasi serta lain-lain.
Dan yang kedua, keperluan sampingan ni biasanya sentiasa berubah mengikut arus kehidupan seseorang. Seterusnya ialah kehendak. Kehendak ialah keinginan dan kemahuan terhadap pelbagai jenis barang dan perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah daripada kehidupan asal. Okey, cikgu rasa semua orang tahu kehendak ni tidak mudah dipuaskan kerana apabila sesuatu kehendak telah dipenuhi, kita akan mempunyai keinginan untuk memiliki kehendak yang lain. Okey, jadi kehendak manusia ni tidak terhad, tetapi sumber yang ada pada manusia adalah terhad. Oleh kerana sumber yang ada pada seseorang tu terhad, jadi manusia terpaksa membuat pilihan mengikut susunan keutamaan berdasarkan pendapatan dan kemampuan masing-masing. Biasanya perbezaan kehendak antara individu ni dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jantina, cita rasa pekerjaan dan juga pendapatan. Okey, jadual ini menunjukkan perbezaan antara keperluan dan kehendak. Okey, yang pertama, keperluan mestilah dipenuhi untuk terus hidup. Contohnya makanan, pakaian dan tempat kediaman. Kalau kita tak ada makanan, berapa hari je kita boleh bertahan, lepas tu kita akan jadi makin lemah lah. Okey, begitu juga dengan pakaian. Kalau tak ada pakaian, kita tak boleh hidup. Okey, seterusnya untuk kehendak pula, kehendak ni adalah pelengkap kepada keperluan supaya manusia dapat hidup dengan lebih selesa dan seronok. Contohnya kereta, mesin basuh dan juga televisyen. Yang kedua, keperluan ni terhad dan tidak banyak pilihan. Manakala untuk kehendak tidak terhad dan terdapat banyak pilihan. Perbezaan yang ketiga ialah mengikut peringkat Maslow, yang paling asas ialah keperluan asas dan yang paling tinggi ialah keperluan sempurna pendiri. Tapi untuk kehendak, mengikut pilihan seseorang individu yang biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, jantina, cita rasa dan juga pendapatan. Perbezaan yang keempat adalah keperluan mudah dipuaskan dan sama untuk semua manusia. Okey, contohnya makanan, pakaian dan tempat kediaman tu. Semua manusia memang perlukan perkara-perkara tersebut. Tetapi untuk kehendak tidak mudah dipuaskan dan berbeza mengikut seseorang individu dan individu yang lain. Manakala perbezaan yang kelima ialah keperluan ni merupakan tuntutan semula jadi, manakala kehendak adalah melalui pengalaman. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah menganalisis keperluan dan kehendak diri sendiri dalam menentukan keutamaan. Keperluan dan kehendak bergantung kepada jenis pekerjaan. Sebagai contoh, keperluan komputer misalnya penting untuk bekerja dalam bidang teknologi maklumat, tetapi kurang penting kepada pekerja dalam bidang kesihatan. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal pasti bahawa sesuatu perkara, barangan atau perkhidmatan tersebut merupakan keperluan atau kehendak. Okey, perkara yang dirasakan penting perlu didahulukan dan yang dirasakan kurang penting hendaklah dikemudiankan. Okey, di sini kita boleh kenal pasti bahawa keperluan dan kehendak ni akan bergantung kepada seseorang individu. Jadi, individu tersebut akan menilai sama ada sesuatu barang yang dikehendaki itu adalah merupakan keperluan asas atau sekadar memenuhi naluri atau keinginan ataupun memenuhi kepuasan diri serta memenuhi kepuasan orang lain. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah menetapkan matlamat berdasarkan kehendak dan keperluan. Seperti yang kita telah pelajari, keperluan dan kehendak seseorang bergantung kepada hasil pendapatan dan kemampuannya.
Okey, walau bagaimanapun, kadang-kadang seseorang tu menginginkan sesuatu barang atau perkhidmatan di luar daripada kemampuan mereka. Tapi untuk mencapai matlamat tersebut, okey, mereka ataupun kita semua boleh menggapai matlamat tersebut dengan cara berusaha secara bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Okey, kita tengok contoh situasi di bawah. Okey, situasi pertama, Encik Yusof ingin mengerjakan fardu haji dan dalam masa yang sama, beliau juga ingin membeli sebidang tanah untuk mendirikan banglo. Pada waktu ini, beliau telah memiliki sebuah rumah teres 2 tingkat. Okey, kalau situasi Encik Yusof ni, yang mana satu kita perlu dahulukan? Okey, kat sini kita Encik Yusof perlu mendahulukan keinginannya untuk mengerjakan fardu haji. Ini disebabkan sebagai penganut agama Islam, beliau telah pun mempunyai kemampuan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Selain itu, keinginannya untuk membeli tanah dan mendirikan rumah boleh dikemudiankan kerana sekarang ini beliau telah pun memiliki sebuah rumah teres 2 tingkat. Okey, kita tengok pula situasi yang kedua iaitu Irsyad. Irsyad baru memulakan kerjaya sebagai seorang pegawai takbir diplomatik. Dia mensasarkan matlamat untuk membeli kereta dan rumah. Okey, dalam situasi Irsyad pula, dia perlu mendahulukan pembelian kereta kerana tuntutan berjaya. Sebab bila nak pergi kerja ni, kita memerlukan kenderaan untuk bergerak. Standard pembelajaran yang seterusnya ialah menilai kesan penetapan matlamat dalam kejayaan pengurusan keuangan keluarga. Okey, dalam usaha merancang dan menjayakan pengurusan keuangan keluarga, matlamat yang ingin dicapai perlu disusun mengikut keutamaan. Kita tentukan dulu keutamaan matlamat kita. Kemudian, matlamat yang ditetapkan perlu diberikan tumpuan dan perhatian sepenuhnya. Okey, walau bagaimanapun, matlamat yang ditetapkan boleh berubah mengikut masa bergantung kepada perubahan pendapatan, pekerjaan dan juga pertambahan ahli keluarga. Jadi, setiap keluarga boleh sentiasa menyemak matlamat keluarga mereka dari semasa ke semasa agar tidak tersasar daripada tempoh yang telah ditetapkan. Jadual ini menunjukkan kesan positif dan kesan negatif penetapan matlamat keluarga. Okey, kita pergi dulu kepada kesan positif. Terdapat 3 kesan positif. Yang pertama adalah memupuk sikap positif seperti bersungguh-sungguh, tabah, sabar, cekal dan berani menghadapi risiko. Okey, penetapan matlamat keluarga dapat meningkatkan nilai positif dalam diri setiap ahli keluarga. Yang kedua, meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga. Dalam usaha mencapai matlamat seperti peningkatan tahap pendidikan secara tidak langsung, taraf sosioekonomi keluarga juga akan turut meningkat. Dan yang ketiga ialah meningkatkan daya kreativiti dan inovasi setiap ahli keluarga. Okey, bagi menambahkan sumber keuangan keluarga ke arah mencapai matlamat, ahli dalam keluarga akan berusaha menggunakan kreativiti mereka dalam meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Okey, berikutnya adalah kesan negatif. Yang pertama, mengundang rasa tertekan dalam diri ahli keluarga. Sebagai contoh, apabila ibu bapa terlalu mengejar matlamat agar anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran, anak-anak akan sentiasa diasah untuk belajar supaya lulus dalam peperiksaan. Perkara ini boleh mengakibatkan anak-anak mengalami tekanan perasaan dan akhirnya mengundang impak yang lebih besar dalam keluarga. Yang kedua adalah mencetuskan nilai negatif dalam diri seperti antisosial. Okey, ahli keluarga yang terlalu menumpukan perhatian pada pencapaian matlamat
biasanya akan menjadi individu yang antisosial. Individu tersebut biasanya tidak akan mengendahkan aktiviti atau program kekeluargaan dan juga program yang dijalankan di kawasan setempat, iaitu aktiviti kemasyarakatan. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah menyediakan satu pelan keuangan keluarga secara sistematik dan bertanggungjawab dengan mengambil kira pelbagai alternatif serta kesan yang akan dihadapi. Okey, untuk pelan keuangan keluarga, pengurusan keuangan keluarga yang diatur secara sistematik dapat menjayakan matlamat yang ingin dicapai. Ini adalah contoh situasi. Encik Umar merupakan seorang penolong akaunten di sebuah agensi swasta. Isterinya merupakan seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Mereka dikurniakan 4 orang anak yang berusia antara 7 hingga 12 tahun. Jadi perkara pertama yang perlu Encik Umar buat adalah menyenaraikan perkara-perkara yang boleh meningkatkan pendapatan Encik Umar. Sebagai contoh, Encik Umar kena senaraikan berapa gaji pokok yang dia ada, dividen dan faedah yang akan diterima, bila kenaikan gaji dia, bonus, dan jumlahkan semua sekali tersebut, dan kita akan agihkan perbelanjaan tersebut mengikut jumlah gaji yang ada. Pelan keuangan yang baik adalah mestilah seimbang antara pendapatan dan juga perbelanjaan akan dibuat. Standard pembelajaran yang terakhir adalah menghuraikan kepentingan elemen simpanan dan pelaburan dalam pelan keuangan yang telah disediakan. Terdapat beberapa kepentingan elemen simpanan dan pelaburan. Yang pertama, memperoleh pulangan dalam bentuk faedah serta dividen yang berganda yang akan meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua, meningkatkan kehidupan yang lebih berkualiti apabila mampu memiliki manfaat hasil peningkatan pendapatan. Seterusnya, yang ketiga, menyediakan wang pendahuluan dan kos urusan pembelian apabila membeli aset seperti rumah atau tanah. Yang keempat, membeli kelengkapan rumah secara tunai dan sekaligus dapat mengelakkan hutang dan membayar dengan harga yang lebih tinggi melalui ansuran. Yang kelima, membiayai kos pendidikan anak-anak tanpa perlu membuat pinjaman pendidikan. Dan yang terakhir adalah menyediakan wang untuk persaraan dan menikmati kehidupan yang lebih selesa selepas bersara nanti. Itu sahaja topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Semoga kelas ataupun perbincangan ini memberi sedikit sebanyak input kepada anda semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam topik yang akan datang. Bye.